Tengok, dia kata gini. Maka orang yang mendirikan bagi sembahyang seperti yang disuruh Allah Ta'ala dan Rasulnya, menegahkan dia kan seorang tadi sembahyang, yakni menegahkan dia oleh sembahyang daripada mengerja yang demikian itu, daripada mengerjakan tu kat daripada yang pertama tu, menegahkan dia oleh sembahyang dengan mengerjakan yang demikian itu daripada segala pekerjaan yang jahat-jahat. Jadi daripada mengerja tu, ia maknanya dengan mengerjakan yang demikian itu. Sembahyang yang dikerjakan dengan mengerjakan sembahyang yang demikian itu. Yang demikian mana? Sembahyang seperti yang disuruh oleh Allah. Jadi sembahyang dengan mengerjakan yang demikian itu, mengerjakan sembahyang sebagaimana yang disuruh oleh Allah Ta'ala itu, akan menegah seseorang daripada pekerjaan yang jahat-jahat. Nampak? Dia kata daripada mengerjakan yang demikian itu dan daripada segala pekerjaan yang jahat. Jadi daripada yang kedua tu dan fahsya'i wal munkar. Al-fahsya' dan juga munkar. Jadi terjemah, kalau kita ikut turut terjemah itu, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang menegah daripada perbuatan fahsya' dan perbuatan munkar. Boleh kalau daripada yang kedua tu, menegahkan dia oleh sembahyang, yakni oleh sembahyang daripada mengerjakan yang demikian itu dan daripada segala pekerjaan yang jahat-jahat. Kalau gitu tak apa juga. Jadi mungkar ni perkara yang jahat lah, perkara yang dilarang, yang diingkari oleh tabiat fitrah yang suci, bersih. Itu perkara-perkara dosa menyalahi Allah Subhanahu Wa Taala, keingkaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Jadi di sini dia kata sembahyang seperti yang disuruh Allah Ta'ala dan Rasulnya, menegahkan dia kan seorang tadi. Sembahyang itu menegah daripada mengerjakan yang demikian itu dan hak Melayu, hak Rumi dan segala pekerjaan yang jahat-jahat. Boleh gitu. Dan daripada segala pekerjaan yang jahat-jahat. Ini nuskah kitab ni ada banyak berubah ni, nampak tak? Hak tu lah. Jadi tadi baik-nya mana? Hak dalam ruminya daripada tu tukar jadi dang tak? Jadi dang daripada yang kedua. Dan daripada dia tambah. Dia tambah dang. Dan daripada. Ni kita kena tengok rujuk nuskah lain pula ni. Ada ke tak dang daripada? Kalau tadi menegahkan dia dengan mengerjakan demikian itu, tu dengan mengerjakan sembahyang daripada segala pekerjaan jahat. Jadi dia terjemah fahsyak munkar tu jahat sajalah. Ala kulli hal, mana yang Rumi dia tambah dang daripada mengerjakan yang demikian itu dan daripada segala pekerjaan yang jahat-jahat. Okey. Jadi hasil nak mengelakkan daripada terjadinya ataupun berlaku perkara mungkar dan fahsyak ini, sembahyang tu mesti seperti yang disuruh. Kalau tak, dia takkan dapat hasil itulah, takkan dapat hasil. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli. Sembahyang kamu seperti barang yang kamu lihat akan daku sembahyang.
Ni daripada apa ni? Daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu, sembahyanglah kamu, kama raaitumuni usalli, sebagaimana kamu melihatku sembahyang. Ni pun orang boleh jadi salah faham ni. Dia kata siapa sini pernah tengok Nabi sembahyang? Siapa sini pernah tengok Nabi sembahyang? Tak ada kat tangan tak? Lama tak tengok kok. Tengok sahabat je tak? Dah kita tengok tak? Tak tengok. Dah kita nak sembahyang mana? Dia kata, tu tak boleh sembahyang ni. Tu kata tak boleh sembahyang ni. Sebab Nabi kata kena sembahyang sebagaimana kamu tengok aku sembahyang. Dah kita tak tengok Nabi, nak sembahyang bila? Jadi kata tak boleh sembahyang lagi lah. Siapa kita tengok Nabi sungguh baru kita boleh sembahyang. Ni ajaran-ajaran sesat gini. Ia boleh twist makna tu, boleh paling makna tu jadi makna pelik tu. Kita pelik tak? Ya, ada orang makan tak? Ayam tak patut itik sudu. Benda-benda hak ajaran sesat ni, walaupun nampak sesat, kita kata orang boleh percaya juga. Dah nak mana orang boleh percaya, sebab manusia ni ada hidayat tu hak Tuhan. Nampak? Jadi padahal ulama kata bukan begitu. Bukan tengok dengan makna tengok dengan mata. Kama raaitumuni, khitab ini kepada sahabat. Jadi yang melihat cara gerak-geri sembahyang tu sahabat, itu secara langsung. Kemudian siapa yang memperturunkan cara sembahyang tu? Sahabat berturun kepada tabi'in yang selepas pada sahabat. Kemudian tabi'in ikut macam mana sahabat. Sebab itu dalam hadis yang dihukum sebagai ar-raf'u hukman, hadis marfu' secara hukum, sahabat kadang-kadang kata gini, hakadha fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas dia sembahyang, lepas dia ambil wuduk, sahabat kata beginilah Nabi sembahyang, beginilah Nabi wuduk. Jadi orang ada jumpa Nabi tahu, gini rupanya. Dia tengok daripada pergerakan cara sembahyang sahabat. Tabi'in. Kemudian yang generasi selepas itu, tabi'in, tengok tabi'in pula. Tengok tabi'in sembahyang ke mana? Sembahyang gini. Lepas tu berlakulah dalam itu periwayatan hadis. Dan amalan sembahyang ni boleh kata amalan yang turun-temurun, diambil daripada orang terkemudian, daripada yang terdahulu. Orang yang terdahulu daripada sebelum sampai ke Nabi. Tak putus sebenarnya. Sebab itu hai'ah dan kelakuan sembahyang ni diwarisi secara turun-temurun. Okey. Jadi hukumnya seumpama kita lihat Nabi, tapi dah tengok orang tu sembahyang salah. Sembahyang salah tu sebab tak belajar. Nampak tak? Memang ada orang buat sembahyang salah. Sembahyang tak kena cara. Ada banyak saja ibadat-ibadat lain pun ada. Orang buat haji tak betul. Tak betul buat haji dia. Ada je. Jadi yang naknya ialah berdasarkan ilmu, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh para sahabat, kemudian para tabi'in ambil pada sahabat, tabi'in ambil tabi'in, sampailah kepada kita, dalam dibukukan, setengahnya dibukukan dalam hadis-hadis, kemudian diajar pula praktikal sembahyang. Okey. Maka hendaklah kita mengikut akan yang dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas jalan yang kita ambil daripada ulama umat ini yang dahulu dan yang kemudian. Jadi bagaimana kita nak sembahyang ikut cara Nabi? Sembahyang dengan kita ambil daripada ulama, sama ada yang terdahulu atau kemudian, seperti yang disebut dalam kitab mereka itu, radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi itu caranya kita nak tahu bahawa sembahyang kita ini kena tak dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu ta'ala anhum ialah yang dinamakan dan yang dibilangkan daripada orang yang mendirikan sembahyang, memeliharakan dia. Okey. Jadi dalam kitab mereka itu, radhiyallahu ta'ala anhum,
ialah yang dinamakan dan dibilangkan daripada orang yang mendirikan sembahyang, memeliharakan dia. Mana mereka inilah orang-orang para ulama ini. Tak? Ada beza, ada nuskah gitu, ada lain, tak ada lah, sama kan? Mereka itulah yang menjaga, memelihara sembahyang sebagaimana yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama al-amilin, para ulama yang beramal dengan ilmunya. Kemudian maka adalah bagi sembahyang itu, adalah baginya rupa yang zahir, yang sempurna. Okey, sekarang ni sembahyang ni dia ada zahir dia ada batin dia, roh dia. Macam manusia ni, kita ada zahir kita ada batin, roh kita. Sembahyang pun ibadat ni, sebagaimana Imam Ghazali sebut dalam Ihya dia, amalan-amalan kita ada amalan zahir, ada amalan yang bersifat roh bagi amalan tu. Tengok. Katanya maka adalah bagi sembahyang itu, adalah baginya rupa yang zahir, yang sempurna, maka iaitu syarat. Seperti rohnya, maka rukunnya, seperti kepalanya dan badannya. Okey. Jadi bagi sembahyang itu rupa yang zahir, yang sempurna, maka iaitu syarat dia. Seperti roh. Bagi manusia nak hidup kena ada apa? Nak hidup kena ada roh. Maka hidupnya amalan sembahyang itu kena ada roh. Maka iaitu syarat seperti rohnya, maka rukunnya. Dan rukunnya lah tu lagi. Rukunnya, rukun ni makna anggota, seperti kepalanya. Rukun tu dianggap macam kalau badan tu macam kepala. Makna kalau tak ada rukun ni, kira tak ada lah, orang tak hidup. Kalau sembahyang tak ada rukun ni, sembahyang tu tak jadi. Dan badannya, seperti kepala dan badannya. Seperti kepalanya dan badannya. Seperti kepalanya dan badannya sunat ab'ad, gitu. Maka rukunnya seperti kepala situ, dan badannya sunat ab'ad. Guana tu? Bukan tu. Seperti rohnya, maka rukunnya seperti kepalanya, dan badannya. Sunat ab'ad itu seperti anggotanya, dan sunat hai'ah itu seperti segala bulu perhiasannya. Dia gudang sini tak? Dia 1, 2, 3. Hok belakang itu dang. Disambung gitu. Kena baca molek ni. Dia kata adalah baginya rupa yang zahir, yang sempurna, maka iaitu syarat seperti rohnya, maka rukunnya seperti kepalanya dan badannya. Kalau situ makna hak tu sunat ab'ad tu lain tu. Dan sunat ab'ad itu seperti anggotanya, dan sunat hai'ah itu seperti segala bulu perhiasannya. Jadi hak ni kalau kitab-kitab Jawi lama, dia akan tulis dang lah. Jadi kepala dan badannya. Komal lah situ. Sunat ab'ad itu seperti anggotanya. Okey. Jadi sekarang ni rupa sembahyang tu umpama badan manusia. Nak hidup kena ada roh. Roh itu umpama syarat bagi badan. Roh itu umpama syarat bagi badan. Maka rukunnya seperti kepala dan badan. Kemudian rukun pula. Rukun ni anggota, juzuk yang besar daripada sesuatu. Asas. Apa dia? Seperti kepala dan badan. Kepala dan badan bagi manusia. Tak ada kepala, tak ada lah manusia tu. Tak ada badan, maknanya tak ada hidup.
Rukun begitulah, tak ada rukun semayang tak sah, tak jadi semayang itu. Koma situ. Sunat ab'ad itu seperti anggotanya. Sunat ab'ad itu macam anggota. Anggota ni dia juzuk daripada badan, tapi kalau tak ada dia boleh hidup. Contoh tangan, orang tak ada tangan kudung, boleh hidup tak? Boleh. Tapi orang panggil tak comel. Orang panggil tak comel. Tak lekat, tak sempurna. Itu nama sunat ab'ad. Ab'ad tu makna jamak kepada ba'dun. Ba'dun ni sebahagian. Kerana sunat ab'ad ni dia tu macam sebahagian daripada perbuatan sembahyang. Walaupun dia bukan rukun. Dia tak sampai tahap rukun. Kalau rukun ni tinggal memang tak sah sembahyang. Tapi sunat ab'ad ni kalau tinggal sembahyang sah lagi. Tapi dia tu benda yang dianggap besar. Umpama macam anggota badan manusia. Tangan tak ada, kaki tak ada. Hidup tak? Hidup. Tapi hidup tak sempurna. Hidup tak sempurna. Sunat ab'ad kalau tertinggal, sunat pula sujud sahwi. Sunat sujud sahwi. Nampak? Dan lepas ni adalah akan sebut bab sunat ab'ad ni. Jadi kalau tinggal dia, sunat sujud sahwi, nak tampung hak hilang tu, hak cacat tu. Mana kalau kita cari tangan plastik, kaki plastik kaki palsu bolehlah jalan huduh-huduh, tapi sama tak sama. Dah nampak. Boleh jalan, ada manfaat tu. Boleh tapung. Sunat ab'ad itu seperti anggotanya, dan sunat hai'ah itu seperti segala bulu perhiasannya. Bulu perhiasan badan kita, Allah Ta'ala cipta bulu-bulu rambut-rambut ni ya, nak jadi comel pun ada. Tak, kening tak ada. Tak. Buka pintu tengah malam tak ada kening orang. Tak kejut kita. Tembak lari, kening tak ada. Kening tak ada. Ya, kalau misal janggut tak ada boleh tahan lagi tak? Kening tak ada. Apa lagi Allah Ta'ala cipta ni supaya nak menghiasi jadi comel. Dan ada baginya rupa hakikat yang batin. Tadi hak zahir tu. Hak zahir. Ni mana ni? Atah pada mana? Adalah baginya rupa yang zahir. Atah situ. Dan ada baginya rupa hakikat yang batin. Semayang ni hak zahir tak ada. Seterusnya ada rupa hakikat batin. Dia ada roh bagi semayang. Dan tiada sempurna bagi sembahyang, dan tiada tamamnya melainkan dengan mendirikan ia dengan keduanya sekali. Jadi hakikat batin sembahyang tu apa? Ikhlas tu. Ikhlas dan khusyuk. Ikhlas dan khusyuk tu hakikat batin. Jadi kalau tidak ada sembahyang tu ikhlas dan khusyuk, tak khusyuk, maka seakan-akan jasad semata-mata. Jasad semata-mata. Jadi nak kena ada hakikat yang batin. Okey. Dia kata tiada sempurna bagi sembahyang dan tiada tamam. Tamam tu sempurna juga. Tiada tamamnya melainkan dengan mendirikan ia dengan kedua. Ia seorang tadi dengan keduanya sekali. Maka ada pun rupanya yang zahir itu, maka iaitu seperti berdiri. Dia bagi contoh lah ni. Dan takbir, dan membaca Fatihah, dan rukuk, dan i'tidal, dan dua sujud, dan duduk antara keduanya, dan duduk tasyahud, dan tahiyat, dan salam. Berapa dia bilang? Cukup tak tu? Cukup tak tu? Tak cukup tu sebab niat tak ada. Tu qiyam. Tapi banyak lah tu dia bilang rukun tu. Dia bilang rukun je. Tak? Ya dah ada contoh ni. Niat memang duduk situ. Dia merupakan yang zahir itu. Jadi dia bilang banyak lah tu, dia bilang. Tasyahud, selawat dah bilang tu. Tasyahud dan tahiyat. Okey.
Inilah daripada segala rukun yang zahir. Dia kata ni rukun zahir yang bentuk perbuatan yang nampak. Dan sunatnya dan syaratnya. Dan segala sunat-sunat dan syarat yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan zahir tadi. Itu contoh ala sabilil mithal, atas jalan contoh. Adapun hakikat yang batin, maka seumpamanya khusyuk dan hadir hati dan sempurna ikhlas. Jadi sekarang ni itu contoh hak zahir. Hak hakikat batinnya apa dia? Hakikat batinnya apa dia? Iaitu khusyuk, hadir hati. Khusyuk ni makna kita pun tahu makna khusyuk kan. Khusyuk apa maksud? Tetap anggota badan dia. Dia tetap anggota badan dan orang itu memerhatikan dan sedar dia dalam keadaan sembahyang, memerhatikan bacaan dan sembahyangnya. Dan hadir hati, hati dia tu hadir, tak lala, tak gilai. Dan sempurna ikhlas, ikhlas yang sempurna. Dan tazallul, tazallul ni rendah diri, merendahkan diri. Rendah diri, rendah ni gini, rendah dia termasuk daripada amal hati, rendah hati kita panggil. Rendah hati. Tazallul, bila kita semayang, kita mengharapkan Allah Ta'ala memberi kepada kita rahmat. Bukan semayang dengan cara besar diri, tak. Sembahyang tu dalam keadaan tunduk hati kita. Dan tafahum bagi ma'ani qiraah dan tasbih dan lainnya. Seterusnya apa dia? Hak ni semua dikira amal batin ni. Tafahum, memahami. Cuba memahami makna-makna bacaan, qiraah makna bacaan, dan tasbih dan lainnya daripada segala wazifah sembahyang yang batin. Daripada wazifah ni kerja, wazifah ni kerja, daripada kerjaan sembahyang yang bentuk batin. Jadi waktu musannif rahimahullahu taala sebut, ni perkara-perkara yang kita kena belajarlah. Dia sebut ni, sebut atas jalan, sebut sardang, sebut secara umum. Sebut dulu. Ada pun nak dapat satu-satu tu, dia perbahasan pula. Macam mana nak hadirkan hati, cara dia macam mana, macam mana nak faham pula, kena mengaji pula. Makna-makna kalimah dalam sembahyang, erti-erti bacaan dalam sembahyang. Bagaimana nak menghadirkan rendah hati dalam sembahyang. Sembahyang tu bukan makna sekadar kita sembahyang kerana kita patut ataupun kita tujuan kerana nak bermegah, bukan. Bahkan kerana kita ni nak menunjukkan kehambaan kita kepada Allah. Maka zahir sembahyang bagi bagian badan dan anggotanya, dan batin sembahyang bahagian hati dan sir. Maka zahir sembahyang, apa dia zahir sembahyang tu? Bahagian badan dan anggotanya. Zahir sembahyang mubtada', bahagian tu khabar. Dan maka zahir sembahyang bahagian badan dan anggotanya. Dan batin sembahyang, mana pula batin sembahyang? Bahagian hati dan sir. Sir apa ni? Sir ni istilah tasawuf merujuk kepada dalam pada hati. Ya, qalbu kita ni, hati dah kan. Hak dalam lubuk hati tu, dipanggil sir. Tu khatir. Khatir. Sir itu bila sebut sir ni ialah dalam hati. Ini istilah tasawuf. Bahkan ulama tasawuf pecah lagi. Ada qalbun, lepas tu ada fuad, kemudian ada sir. Jadi sir ni merujuk kepada hak dalam hati. Dan batin sembahyang bahagian hati dan sir. Sir ni hak dalam hati ni, rahsia hamba dengan Allah Ta'ala ni. Hak tu hak bahagian batin sembahyang. Jadi hak ni yang kadang kita muskil ni, orang bawa ajaran-ajaran hak tak mau sembahyang ni.
disebut istilah-istilah ni, sembahyang sir panggil. Sembahyang sir. Sir ni antara makna bahasa Arab rahsia. Sir juga. Sir juga dengan daripada isra dengan maksud sembunyi perlahan. Jadi dia pemahaman yang tak betul pada istilah kalimah. Baik dengar orang ngaji kot, tulang tok guru sebut istilah-istilah tu, dia faham salah. Dia faham tak kena. Pula ada bawa ajaran-ajaran yang batiniyah atau sesat yang membawa sembahyang itu dengan kefahaman sembahyang ikut hati saja. Sembahyang ikut hati. Jadi salah tu, salah. Tak ada orang ajar buat gitu. Hak betul lah. Tengok ulama kita, dia bahas istilah-istilah tu ada, tapi dengan pemahaman yang betul, bukan dengan pemahaman hak salah yang dibawa oleh golongan ajaran sesat tu. Jadi hak batin sembahyang tu, batin sembahyang hati dan sir. Sir ni hak dalam daripada hati, hak rahsia. Sehingga ulama sebut sebagai letakkan nama sir. Ni istilah sajalah. Okey. Dan demikian itu tempat tilik hak Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat tilik hakullah ni. Hak juga nama Tuhan. Hakullah. Jadi atah isim kepada isim. Jadi tempat tilik hak. Siapa hak? Yakni Allah. Dia panggil apa? Apa nama? Atah bayan. Tempat tilik hak. Siapa itu hak? Iaitu Allah. Mana? Sir tu. Sir itu tempat tilik Allah. Rahsia hati tu tempat tilik Allah Subhanahu Wa Taala daripada hamba-Nya, iaitu hati dan sir. Hati inilah. Innallaha, berdasarkan sabda Nabi SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum, atau kama qala. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat kepada rupa kamu, tetapi Allah Ta'ala melihat kepada apa? Lihat kepada hati kamu dan juga amalan kamu. Jadi tengok sini, tempat yang Tuhan tilik, tu istilah tempat tilik hak Allah. Hak Allah makna hak itu nama Tuhan tu. Tempat tilik Allah kat mana? Tuhan tilik pada hati dan sir. Hak ni makhluk lain tak boleh nak tengok ni. Hak dalam hati kita ni Tuhan sahaja tahu. Tuhan sahaja. Dah ada orang boleh tahu tu. Tahu kebetulan. Betulan tahu, ataupun Tuhan beritahu ke dia, gitu je lah. Tapi dia tu dalam kemampuan secara bebas ada. Sebab hati, terutamanya sir ni, dalam lubuk hati itu Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, umpamanya orang yang mendirikan rupa sembahyang yang zahirnya jua dan lalai ia daripada hakikatnya yang batin. Imam Ghazali dia buat misal, contoh. Orang sembahyang tapi dia buat hak zahir sahaja, lalai daripada hakikatnya yang batin. Hak batin tak buat. Seperti umpama seorang yang menghadiahkan bagi raja yang amat besar darjatnya akan seorang benda dayang. Dayang yang mati. Dengar ini, lain terus ini. Tu kata banyak silap cetak pada cetakan ni. Seumpama seorang yang menghadiahkan bagi raja yang amat besar darjatnya akan seorang dayang. Itu. Dengar ini yang mati tiada roh. Itulah. Seorang
dayang yang mati. Hadiah dayang, hadiah hamba. Makna yuhdi ilal malik amah. Bahasa kita sebut dayang. Dayang ni sebenarnya khusus dah istilah. Biasanya hadiah hamba lah. Orang ada hadiah orang puan merdeka. Dayang istana hamba ke? Tak. Dayang ni pekerja ke mana? Tak tahu saya. Dayang ni hamba raja ke? Dulu lah. Hamba sungguh lah. Pelayang tak? Dia kerja dengan raja kan? Bukan hamba raja tak? Gundik kalau gundik ya. Dayang gundik. Kalau gundik tu gundik hamba lah. Tapi gundik tak juga hamba. Kadang gundik ni orang merdeka. Istilah kita kalau gundik tak, gundik raja ambil jadi gundik kan. Gundik dia. Berapa orang kalau orang merdeka tak boleh jadi gundik. Kalau hak lebih pada 4 orang tu, kena hamba betul lah. Hamba hak dijual pasal. Hak piramli jual. Hamba betul. Tu dah tahu saya. Guana. Kalau Maharaja Cina tak, Maharaja Cina dia kira dia agama dia. Jadi gundik istana, gundik tu kita kata bini perempuan tau ataupun isteri bukan hak permaisuri. Bukan permaisuri. Tu tengok baliklah tu. Istilah-istilah lama tu gundik, dayang. Dayang ni pekerja istana tak? Tak apalah. Ni dia terjemah bahasa nampak. Syekh Daud ambil guna bahasa tempatan. Kalau ikut amah mungkin tempat kita tak ada hamba tempat kita. Kalau ada hamba pun mari daripada luar. Mari daripada Afrika, mari daripada benua-benua Arab, hok jual dah hok mari balik sini. Hok di tempat kita tak ada hamba. Okey. Seorang dayang yang mati tiada roh baginya, dan seumpama orang yang benda tu mentaksir pada mendirikan zahir sembahyang, umpama yang menghadiahkan pada raja akan seorang dayang yang terpotong anggotanya. Jadi umpama orang yang sembahyang cukup zahir tapi roh tak ada, macam kita hadiahkan kepada raja dayang hak sempurna anggota tapi mati dah. Yang kedua, orang yang sembahyang tak cukup, tak sempurna, macam dia hadiahkan kepada raja dayang tapi cacat, tangan tak ada, kaki tak ada, dan keadaan dua matanya, dan ketiadaan dua matanya, tak ada mata pula, maka adalah ia orang yang menghadiahkan ini dan yang dahulunya melintangkan keduanya itu akan dirinya. Keduanya bagi raja itu seksa. Dia menyebabkan orang kalau buat hadiah gitu, marah hadiah raja. Melintangkan, menyebabkan, mendedahkan. Ya'ridu nafsahu. Melintangkan keduanya itu akan dirinya keduanya bagi raja itu seksa dan murkanya dan marahnya, kerana keduanya itu menghinakan bagi hormat kerajaan. Kita berhenti situlah. Jadi panjang cerita ni, nak cerita perumpamaan orang yang semayang zahir saja, roh tak ada. Hak tu macam beri manusia tapi mati. Kalau beri sembahyang ataupun sembahyang tak cukup, tu macam beri hak cacat. Jadi semua itu akan menyebabkan seorang itu mendapat seksa daripada raja. Kita sambung balik sini, seumpama yang menghidupkan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada ni tahqiq dia kata dayang artinya hamba perempuan atau khodam perempuan. Yalah, makna istilah dayang tu dalam bahasa tempatan kita. Jadi makna tuan Syekh Daud ni dia dah alih bahasa dan tengok kepada bahasa setempat. Kalau ikutnya istilah kita Arab amah, beri hamba.
Wallahu taala a'la wa alam. Sekadar itu saja, wabillahi taufiq hidayah.